Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Jadi Alhamdulillah para pencinta ilmu sekalian, Alhamdulillah pada pagi ini eh, 1 Februari 2026 bersamaan dengan kita punya tarikh Hijri kita sudah 13 13 hari bulan Sya'ban. Kita dah nak masuk separuh Sya'ban dah. 13 Sya'ban 1447 kita sambung perbincangan kita tentang duduk. Duduk antara dua sujud dan juga duduk dalam tahiyat. Jadi duduk ni ada dua kali. Satu antara dua sujud, satu lagi duduk tahiyah. Tahiyah ataupun duduk orang panggil tasyahud. Tasyahud ada dua kan? Tasyahud awal, tasyahud akhir. Ingatlah kita. Tasyahud ada dua, satu tasyahud awal, satu lagi dipanggil tasyahud akhir. Tasyahud awal dalam bahasa fiqh dia panggil duduk iftirash. Iftirash. Tasyahud akhir nama dia duduk tawarruk. Tawarruk. Ini cara duduk ni. Duduk iftirash. Kemudian duduk tawarruk. Dua cara duduk. Duduk iftirash. Duduk tawarruk. Jadi duduk ni ada dua cara. Duduk ni ada dua cara. Bagi tasyahud awal, kita panggil duduk tasyahud awal itu dia panggil duduk apa? Duduk iftirash. Sebab apa duduk iftirash? Sebab kita duduk di atas kaki kita. Duduk atas kaki. Ini kita duduk atas kaki kiri, kaki kanan diangkat. Yang gambar di bawah ni untuk orang uzur lah. Orang uzur yang dah tak boleh nak lipat. Kita ni macam-macam penyakit ada kan. Sakit kaki, sakit lutut, sakit gout. Jadi orang yang uzur tu lain lah. Kita nak bincang sekarang ni bagi jemaah yang sihat walafiat, yang tidak uzur, yang boleh duduk secara sempurna. Maka jangan lupa, duduklah sebaik mungkin selagi kita masih lagi berpeluang untuk duduk dengan cara yang sempurna. Tengok, duduk antara dua sujud, contohnya, kemudian bertakbir dan duduk iftirash. Apa makna iftirash? Iaitu duduk di atas paha tapak kaki kiri dan menegakkan kaki kanan serta menghadapkan jari-jari kanan ke arah kiblat. Itu dia panggil duduk iftirash. Ada juga riwayat kata kadang-kadang Rasulullah SAW duduk dengan cara iqa'a. Tengok, betul baca Quran Arab. Kalau baca Quran Rumi itu susah. Iqa'a. Iaitu duduk dengan menegakkan tapak dan tumit kedua-dua kakinya. Kedua-dua tangan diletakkan di atas paha atau lutut dengan anak-anak jarinya menunjuk ke arah kiblat sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzuqni warfa'ni wa'afini mu'afani. Jadi itu wa'fu anni. Jadi ada silap apa ni? Silap tulis. Alhamdulillah. Jadi bacaan dia betul. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi itu bacaan-bacaan yang maksur. Jadi kita dengar dah. Biasa dah kita tengok duduk di antara dua sujud ataupun duduk antara tasyahud. Jadi tasyahud awal kita akan duduk iftirash. Duduk iftirash. Seperti dalam gambar ni, gambar warna biru ni, itu ini iftirash. Gambar sebelah ni, di belah kanan tu dia panggil tawarruk. Dan ini dia panggil iqa' yang dilarang. Iqa' yang dilarang. Jadi iqa' tu pula kita jarang ni. Anda ingat, biasa kita akan belajar duduk
iftirash dengan tawarruk itu biasa kan? Biasa yang tu. Tapi duduk iqa'. Iqa' ni macam mana tengok? Tengok dalam gambar ni. Gambar dalam buku ni, Formula Solat Sempurna ni menarik. Dia punya gambar. Jadi iqa' apa nama? Iqa' yang ditegah iaitulah meletakkan papan punggungnya di atas tanah, di atas lantai. Menegakkan betisnya dan meletakkan tangan di atas tanah. Inilah yang ditegah dia kata. Itu cara yang ditegah duduk macam tu. Yang diharuskan meletakkan kedua-dua papan punggung di atas tumit. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahawa ia sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi kamu. Bagaimanapun kekuatan dalil iftirash sebagai cara Nabi kita duduk antara dua sujud adalah itu lebih kuat. Jadi kita kalau lah kita tak ada masalah apa-apa, boleh duduk je, kan? Maka kita kekalkan duduk iftirash seperti dalam gambar yang warna merah ni yang betul. Jadi adapun iqa' tadi itu jarang digunakan. Maka di sini dia panggil dalam hadis Nabi SAW duduk iftirah dan tawarruk. Tawarruk ialah duduk ketika membaca tasyahud akhir. Tawarruk ialah duduk ketika membaca tasyahud akhir. Caranya ialah dengan menyengitkan punggung kiri ke kiri hingga dia duduk di atas lantai. Serta mendidikkan kaki kanannya dan meletakkan kaki kanan di bawah kaki kiri di bawah kaki kanan. Itu dia panggil duduk tawarruk. Tawarruk mana duduk atas punggung. Bahasa kalau kata terjemahan literalnya tawarruk maknanya duduk di atas punggung. Adapun iftirah makna kita buka. Ialah duduk di atas buku lali kiri dan mendirikan kaki kanan di atas hujung dan di atas hujung jari-jarinya. Ini kedudukan kaki dalam tasyahud akhir, kedudukan tasyahud awal, iftirash, tawarruk. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sebuah hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, seorang sahabat, qala ana kuntum ahfazakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah seorang yang paling memerhatikan solat Nabi. Ini di awal perbincangan anda ada sebut tentang beberapa nama sahabat yang menukilkan sifat solat Nabi. Nama sahabat yang menukilkan sifat solat Nabi. Di antaranya Abu Humaid As-Sa'idi, Malik ibn al-Huwairis. Jadi ada beberapa lama. Jadi ini di antara sahabat ni dia menukilkan riwayat dan dia memberi jaminan. Tengok, ana ahfazakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling memerhatikan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga katanya fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahu yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Apabila baginda Nabi duduk pula pada dua rakaat yang pertama, dia duduk di atas kakinya yang kiri dan mendidikkan kaki kanan. Apabila baginda duduk pada rakaat akhir, dia menghulurkan kaki kirinya dan mendirikan kaki kanannya sambil meletakkan papan punggungnya di atas lantai. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Kitabul Azan bab sunat duduk pada tasyahud. Jadi jelaslah di sini. Cuma mungkin ada setengah perbincangan ada beza tak laki-laki dengan wanita dalam bab duduk tasyahud? Ada beza tak ada beza? Jadi kita tengok kepada riwayat sebagaimana kata di Imam Nawawi menukilkan pandangan Imam Syafi'i. Dia kata apa? Wa julusul mar'ati ka julusir rajuli. Wa julusul mar'ati ka julusir rajuli. Cara duduk wanita sama seperti cara duduk laki-laki. Jadi tak ada beza di sini. Cuma ulama membezakan sikit tentang waktu sujud tu. Adakah sayap nak buka macam orang laki-laki dia buka gini kan? Adakah perempuan nak buka atau tutup? Itu je yang khilaf. Itu pun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dia kata
Sama je laki-laki dengan wanita. Boleh je dia buka macam laki-laki. Tetapi kalaulah di tempat kita ni tak ada dah orang buka gitu ataupun tempatnya sempit ataupun solat di tempat terbuka, maka elok dah di apa ni dibezakan laki-laki dengan perempuan itu supaya tak nampak macam terbuka dia punya body dia tu. Wallahu alam, itu perbahasan para ulama Islam dalam masalah ini. Yang penting kita dah belajar duduk. Mana duduk ni dua di antara untuk duduk tasyahud, duduk apa ni antara dua sujud, maka kita duduk iftirash. Iftirash ni gambar hijau. Duduk untuk tasyahud awal sama, duduk untuk tasyahud akhir tawarruk. Duduk untuk tasyahud akhir tawarruk. Kemudian kita baca at-tahiyatu lillah, as-salawatu at-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi bacaan tasyahud ni seperti yang telah kita bacalah, tuan-tuan dah belajar baca dah. Ada dua tasyahud yang diajarkan ya, dua tasyahud yang telah diajarkan. Satu dia panggil riwayat Ibnu Mas'ud, satu lagi riwayat Ibnu Abbas. Jadi kita tidak masalah kita kita baca yang mana-mana yang kita dah ingat lah. Macam kita hafal at-tahiyatul mubarakatuh was-salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ataupun kita baca uh, riwayat at-tahiyatut tayyibat as-salawatulillah. Jadi itu masalah ini, masalah bacaan tahiyat kekalkan seperti yang tuan-tuan dah belajar tu, sebab dia ada dua riwayat. Riwayat Ibnu Abbas dengan riwayat apa ni Ibnu Mas'ud tadi, dua-dua itu alhamdulillah ada dalam sahih belaka. Jadi boleh baca mana-mana, alhamdulillah. Cuma timbul lagi isu waktu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin kan. Baik. Kemudian habis tahiyat kita akan pergi kepada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang ni saya nak tengok tentang gerakan jari itu. Setengah orang tu dia bergerak jari. Tak, perasan ke tidak? Pernah ke tidak orang gerak jari? Di sini jarang-jarang. Tapi kalau di tanah haram, kita solat di Mekah ke contohnya, ramai orang yang bergerak jari, maka kita kata itu di antara khilaf yang dalam fiqh mazhab dia ada khilaf, kita tengok ni. Jadi itu cara pergerakan. Jadi kita letak tangan kita gini, macam biasa kita buat gini, ataupun gini. Tangan bulat gitu. Macam dalam gambar tu. Gitu, ataupun gini. Itu boleh ya, dua-dua. Yang ni tak timbul sangat masalah. Yang timbul masalahnya, gerak ke tak gerak jari itu. Gerak ke tidak. Baik. Dalam masalah ini, ada khilaf ulama lah. Khilaf ulama tentang pergerakan jari. Tengok saya tengok kita. Hukum menggerakkan jari telunjuk. Kan? Ulama berbeza pandangan sama ada jari telunjuk digerakkan atau tidak ketika tasyahud awal dan akhir. Antara hadisnya, pertama hadis Wa'il bin Hujur, thumma qabada baina asabihi fahallaqa halaqatan. Hidup gitu. Duduk macam ni. Bulat. Thumma rafa'a, Nabi kita angkat jari telunjuk dia ni. Fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Jadi gerak. Gitu. Berdasarkan hadis ini, sabit perbuatan baginda menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Ini adalah dalil yang menggunakan oleh sebagian ulama yang menganggap sunnah menggerakkan jari. Itu kumpulan yang pertama. Jadi kumpulan ini dipegang oleh mazhab secara besar-besarannya oleh pengikut mazhab Maliki. Pengikut mazhab Imam Malik, dia bergerak.
Hadis kedua, hadis Abdullah bin Zubair daripada ayahnya Az-Zubair bin Awam, kan Rasulullah idza jalasa fi thintaini aw fil arba' yad'u yadayhi ala rukbat thumma asyara. Hadis yang kedua Nabi kita isyarat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, isyarat, dia tak gerak. Ha, tidak bergerak. Hadis ini tidak menggunakan lapak menggerakkan jari tunjuk. Berdasarkan hadis inilah sebahagian ulama macam kita dalam fiqh Syafi'i tidak digerakkan, cuma diangkat isyarat saja. Diangkat isyarat saja. Jadi alhamdulillah lah, panjanglah perbahasan ni. Kita pun tak nak panjang, cuma anak nak bagi ilmu kepada para jemaah supaya kita tahu. Kalau kita tengok ada orang gerak tu, makna ada dalil dia, ada sandaran dia, ada pegangan dia. Jadi kalau dia gerak, kita kata itu ada sandaran dia, ada dalil dia, ada pegangan dia. Jadi tidak perlulah kita duduk orang panggil berkelahi. Ada setengah jemaah haji ni marah tahu. Dia mari jumpa saya kat Mekah, dia tahu, Ustaz, Abu Anas, saya ni sakit hatilah solat sebelah orang makcik tu. No. Gerak jari dia sampai gerak gini, dia gerak gini atau gerak gini. Sampai sudah dia gerak. Saya rasa nak patahkan jari dia. Kata apa awak ni? Kenapa pula mari Mekah ganas apa ni marah gini? Kita kata tak elok macam tu. Kita patutnya mari tanya, Ustaz, adakah dalil bagi dia orang tu yang apa ni yang menggerakkan jari? Barulah saya baca hadis Wa'il bin Hujur tadi. Kalau kata yang kita tak nak gerak ni, kita baca dalil hadis Abdullah bin Zubair, kan? Jadi hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Umar, yang tadi Abdullah bin Zubair, iza jalasa fi shalah. Tengok. Ibnu Umar bila dia solat, bila duduk dalam solat, dia buat apa? Bila dia duduk dalam solat, iza jalasa fi salati wada'a yadihi ala rukbatayhi. Yang penting dia letak tangan dia, dua tangan dia di atas lutut. Atas lutut. Mana hujung paha kita tu lutut, kita letak di tangan tu. Lebih kurang macam dalam gambar kita tu lah. Wa asyara bi asbi'ihi, dan dia isyarat dengan tangan dia. Wa atba'ahu basarahu, dan mata dia tengok ke jari tu. Tak gerak, tengok jari. Kita bila kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Kita tengok ni. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meriwayatkan hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hiya ashaddu 'ala syaitan minal hadid. Oh, masya-Allah. Tangan aku ni bila aku tasyahud bersaksi di atas keesaan Allah Azza wa Jalla. Apa jadi? Rasulullah katakan, ia sebenarnya amat berbahaya buat syaitan berbanding besi wajah. Maknanya dari telunjuk ni, kita tasyahud, kita iklankan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla lebih dahsyat daripada tusukan besi tajam bagi pihak syaitan. Ini penting. Maknanya hadis ni riwayat oleh Imam Ahmad Al-Bazzar At-Tabarani dan dinilai sahih oleh para ulama muhakkik semisal Syekh Nasiruddin dan juga Syekh Su'aib Al-Arnaud. Dia kata hadis ni sahih. Jadi kenapa ulama ni dia tak ambil yang gerak tadi, dia cukup setakat ni? Tengok, menurut Syekh Su'aib Al-Arnaud rahimahullah, walaupun hadis tentang menggerakkan jari sahih sanadnya, lafaznya dianggap syaz, ganjil. Beliau berpendapat mengisyaratkan jari tanpa gerakan termasuk sunnah. Beliau tidak setuju dengan ulama lain yang mengatakan sunnah gerak jari itu. Jadi kita kata khilaf masalah ni. Sebab itulah bagi anak sendirinya, kalau lah tempat kita ni, saya lebih suka untuk sekadar hadis Abdullah bin Zubair dan Ibn Umar yang hanya isyarat. Kita kata benda khilaf, jangan duduk jangan duduk pertajamkan, sebab banyak lagi benda lain yang patutnya kita bincangkan. Baiklah, itu dari sudut gerakan jari. Tamatlah perbincangan kita. Kemudian sebelum bagi salam, kita kena tengok bacaan dulu. Bacaan sebelum salam, iaitu tentang apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bacaan sebelum salam. Ada beberapa riwayat yang menariklah untuk kita belajar. Di antaranya
bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitulah bacaan sebelum salam. Jadi kita nak ambil yang mana satu? Ha, belum salam tu nak ambil yang mana? Ha, tengok ni. Bacaan sebelum salam. Alhamdulillah. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hmm, di akhir tasyahud, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca doa ni. Ha, baca doa ni. Doa yang maksur ni ya. Ha, apa tak keluar ni? Ha, baik. Jadi di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir setelah kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ni kita dah hafal, alhamdulillah. Teruskanlah bacaan itu. Sekarang ni kita nak pergi kepada bacaan uh, di akhir solat. Di antara doa memohon perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla, tengok, berlindung dari 4 perkara selepas tasyahud akhir sebelum salam. Sebelum salam. Di antara doa yang dibaca, cuba ikut semua. Kalau dah hafal, kita ulang kaji. Kalau belum hafal, kita mengaji. Kan? Kalau dah hafal, tuan-tuan dan perempuan dah hafal, kita ulang kaji. Kalaulah sudah ingat, maka kita mengkaji. Kalau dah ingat, maka kita apa? Kita mengaji balik tentang makna dia pula. Nah, doa maksur sebelum salam. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu selesai membaca tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, dan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan solat Ibrahimi yang telah kita belajar, kemudian mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Mohonlah perlindungan dari Allah, perlindungan kepada Allah Ta'ala dari 4 perkara ini. Apa ni 4 perkara? Ikut semua. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini di antara bacaan yang maksud. Apa dia makna dia? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Jadi 4 perkara ni baginda Nabi SAW ajar kepada sahabat, dan sahabat dengar Nabi kita baca di akhir salat. Walaupun Nabi ni dah confirm dah dia tu selamat, dia ajar, dia baca ni untuk kita para jemaah, untuk mendidik umat dia supaya jangan tinggal dengan doa yang maksur ini. Jangan kamu tinggal doa yang maksur ini. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada azab jahannam. Ya, ini yang paling takut kita ni. Azab jahannam ni azab yang begitu dahsyat. Yang kedua, wa min azabil qabri, aku minta berlindung daripada azab kubur. Minta berlindung daripada azab kubur. Jadi azab kubur ni dahsyat.
bila kita baca tentang bagaimana riwayat-riwayat yang disebut oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum bila duduk tepi kubur, mereka akan menangis. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Suatu hari Utsman ni pergi ke kubur. Bila pergi kubur, apa dia buat? Dengan sahabat-sahabat dia, dia menangis di tepi kubur sehingga basah janggut dia. Dia menangis sehingga basah dia punya janggut. Masya Allah tabaraka. Janggut orang Arab ni panjang bukan macam janggut kita. Janggut pakcik kampung kita pun panjang kan. Ini janggut Arab ni, janggut sahabat ni. Orang pun tanya dia, ya Osman, zakartal jannata wan nar walam tabki. Tuan Osman, Tuan dah sebut tentang syurga dengan neraka tapi Tuan tak menangis. Tapi kenapa bila mari tepi kubur Tuan menangis? Ini soalan. Kenapa bila datang ke sini Tuan menangis? Apa Sayyidina Osman cakap? Kaifala abki, bagaimana aku tak menangis? Bagaimana aku tak menangis? Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah merupakan pintu masuk ke akhirat. Kubur itu adalah merupakan pintu masuk entrance ke akhirat. Mana-mana orang yang selamat daripada azab kubur, fama ba'dahu aisar, selepas daripada itu ringan, mudah, senang bagi dia. Selepas daripada itu ringan, mudah dan senang bagi dia. Tapi sesiapa yang tak lepas daripada azab kubur, fama ba'dahu asyad, yang lepas daripada itu lagi dahsyat. Lepas daripada itu lagi dahsyat. Selepas daripada azab kubur tadi, di akhirat esok lagi teruk, lagi dahsyat dia punya azab. Maka itulah Osman kata, bila aku duduk di tepi kubur ni, aku teringat kepada perjalanan kita ke akhirat. Adakah kita dapat selamat daripada azab kubur atau tidak? Maka selain daripada kita membaca doa ni, minta Allah Ta'ala selamat kita daripada azab kubur, kita juga kena lakukan perkara-perkara yang menyelamatkan kita daripada azab kubur. Jadi apa dia? Di antaranya, satu hari Nabi kita salah berjalan di tepi kubur, Nabi tanya sahabat ni, kubur siapa dua orang ni? Kubur dua kubur ni, siapa punya? Jadi sahabat bagi tahulah fulan, orang-orang sekian. Nabi bersabda, innahuma la yu'azzaban. Allah. Takut kita tuan-tuan bila sebut tentang gini. Nabi kata, innahuma la yu'azzaban. Dua orang ni sedang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dua orang ni sedang diazab. Satu dah kubur ni, penyakit dia, dosa dianya, yamshi bin namimah. Batu api dia. Jadi batu api. Suka duduk melaga-lagakan orang. Suka duduk laga-lagakan orang. Ini dia panggil batu api. Batu api, an-namimah. Namam, batu api. Maka dia kena azab kubur. Kubur yang kedua ni, tuan dia, la yastabri' minal baul, tak jaga kencing dia. Mungkin dia kencing cincai gitu je, tak sempat basuh dengan sempurna. Air kencing dia terpercik ke kena kain dia, ke seluar dia. Kemudian dia pergi solat dengan seluar yang kotor, macam mana solat nak terima? Itu bahaya. Jadi ini di antaralah, panjang lagi lah kalau kita nak dengar tentang azab kubur dan perkara-perkara yang boleh menyelamatkannya. Nanti boleh tengok dalam YouTube yang telah saya sampaikan. Azab kubur, sebab-sebabnya dan penyelamatnya. Di antara penyelamatnya inilah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Yang ketiga, permohonan yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada fitnah kehidupan dan kematian. Apa mana fitnah hidup? Mana dalam keadaan kita hidup ni, banyak benda fitnah. Kalau fitnah orang tuduh kita macam-macam, itu menambahkan pahala kita. Nah, kita duk faham, kalau kata fitnah ni, orang kena pada kita, orang tuduh kita, orang macam-macam kata dengan kita, itu dia panggil fitnah. Fitnah orang kepada kita.
Itu sebenarnya kalau kita sabar menghadapi ujian, menambahkan pahala kepada kita. Tapi yang kita takut, para jemaah sekalian, fitnah kita sendiri itu. Kita terfitnah. Dulu kita elok ya, boleh pergi masjid, boleh pergi kerja dengan cara baik, cari rezeki yang halal, boleh pergi menghadiri majlis ilmu, tak cukup di alam nyata, di alam maya contohnya. Tapi bila kita dah diuji dengan kesenangan, dapat jawatan baru, besar sikit pangkat, dah kita mula tak sedar diri. Mula tak sedar diri dah. Sombong, terjebak dengan apa ni, wang haram, saham-saham yang tak patuh syariah, ataupun terjebak dengan rasuah. Jadi mulalah berlakunya penyelewengan, apa ni, pecah amanah. Jadi itu semua tu fitnah dalam kehidupan. Jadi fitnah ni fitnah yang menghancurkan kita, yang membinasakan kita. Fitnah yang orang buat kepada kita itu pun susah. Susah nak tidur, hidup tak tenang. Tetapi fitnah itu menambahkan pahala untuk kita. Bila orang khianat pada kita, orang zalim pada kita, orang buat fitnah pada kita, itu menambahkan pahala kepada kita. Tapi bila kita yang terfitnah dengan godaan-godaan dunia ni, ini yang kita risau, yang kita bimbang para jemaah sekalian, fitnah kehidupan. Fitnah al-mamat ketika nak mati yang paling kita takut sekali, iaitulah mati tidak dengan husnul khatimah. Ini yang paling teruk. Ada orang mati sedang buat maksiat, ada orang mati sedang tengah duk menari, ada orang mati sedang buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Macam-macam berita kalau kita baca dah. Ada orang mati dalam keadaan di rumah pelacuran, mati sedang tipu orang, macam-macam dia punya apa ni, cara mati yang cukup menakutkan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah daripada fitnah kematian. Artinya kita nak Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kemudian yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada kejahatan fitnah dajjal yang sangat berbahaya. Bila kalau kita sekarang ni kita tak tahu bila dajjal nak keluar. Mungkin kita tak sempat jumpa dengan dajjal. Dan Nabi SAW ketika mengajar doa ini kepada para sahabat, Nabi pun tahu Dajjal keluar di akhir zaman, tapi Nabi cerita kepada sahabat macam Dajjal nak keluar besok. Seolah-olah besok Dajjal datang. Nabi ajar para sahabat, bagi pada tip pada para sahabat, jadi seolah-olah besok je Dajjal datang. Kan? Kenapa begitu? Sebab fitnah ni bahaya. Kalaulah Dajjal yang asli, yang membawa fitnah di dunia ini cukup dahsyat, tetapi bunga-bunga Dajjal yang datang menggoda kita itu pun sudah dahsyat dah. Berapa ramai orang yang terbabas daripada siratal mustaqim, berapa ramai orang yang lari daripada jalan yang benar dengan sebab terpedaya dengan fitnah Dajjal yang cukup menakutkan ini. Kita mengatakan itu satu perkara yang cukup berbahaya, para jemaah sekalian. Jadi kita hati-hatilah dengan perangkap-perangkap yang dibuat oleh Dajjal, supaya kita selamat di dunia dan kita aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ingat balik. Ada lagi doa lain lagi sebelum salam ni yang saya nak kongsikan. Tengok ni doa yang di bawah ni. Doa yang di bawah ni. Ni. Yang ni mudah. Mudah ni. Cuba tengok. Tengok doa ni dia bertukar. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Yang kita baca tu poster pertama tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jahannam dulu kan. Kemudian wa min azabil qabri. Ini selalu orang tanya, Ustaz Abu Anas, ini salah cetak ke macam mana? Tak salah. Ada dua riwayat dia mula dengan jahannam. Contohnya riwayat yang pertama yang saya baca tadi, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Dia dengar Rasulullah apa ni baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Riwayat yang kedua, riwayat Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ni riwayat yang kita depan kita ni. Dia kata, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Dua-dua tu sahih dia dua-dua riwayat ni. Habis yang mana satu nak baca? Jawabnya baca yang tua ingat. Azab kubur dulu ke Jahannam dulu? Jahannam dulu, kubur dulu. Dua tu riwayat sahih. Jadi bila kita belajar ilmu hadis tentang ini, dan bila kita belajar ilmu hadis tentang ini, kita dapat faham para jemaah sekalian bahawa boleh jadi Nabi kita pelbagaikan. Abu Hurairah dia dengar azab Jahannam dulu. Waktu Nabi solat dekat Aisyah, biasanya kalau dengan Aisyah boleh dengar solat ni, Nabi solat di rumah. Nabi solat malam dia ke, solat tahajud dia, biasa dia solat di rumah, jadi itulah yang diriwayat oleh isteri dia. Sebab kalau solat jemaah, wanita duduk belakang. Laki-laki yang depan. Laki-laki yang boleh riwayatkan. Tapi kalaulah yang duduk kat belakang, riwayat isteri dia, solat malam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita solat malam, rumah dia sempit. Bilik pak dia duduk tu, hujurat tu sempit. Sehingga kan, bila Nabi nak sujud, aku tidur kat depan tu. Dia tidur depan arah kiblat. Aisyah tidur situ. Bila Nabi nak sujud, Nabi tolak kaki aku. Nabi ketepikan kaki aku, lepas tu dia sujud. Masya Allah. Dia sujud dekat kaki isteri dia. Ya. Jadi itu menunjukkan bahawa Aisyah dengar ketika mana? Ketika Nabi SAW baca di rumah dia, azab kubur dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan keliru di sini. Jawab dianya, sekali dia baca macam ni, ada kala Nabi baca macam ni. Jadi dua-dua tu boleh. Dua-dua tu boleh. Macam tadilah hadis tasyahud tadi ada dua riwayat. Jadi saya pun tak nak baca lah. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan yang mana riwayat yang dah kita hafal dulu tu, baca ya. Kemudian satu lagi tambahan, doa sebelum salam ni, ini sangat penting juga. Doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Boleh. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku minta berlindung daripada bebanan dosa maksam. Maksam tu dosa. Kita tak mahu kita ni berdosa. Kita mati tak mahu kita bawa dosa, menanggung dosa. Wal maghram, dan bebanan hutang. Tak mahu kita berhutang. Ustaz, Abu Ana cakap baik sikit. Kita duduk atas dunia sekarang ni semua orang duduk berhutang lah. Kita duduk atas dunia semua orang berhutang sana, hutang sini. Tiba-tiba awak cakap tak mahu pula macam mana? Kita kata, yalah kita usahakan supaya kita tidak ada hutang yang membebankan. Kalau kita hutang, contohnya, hutang kita beli kereta. Beli kereta ini dia panggil hutang secara berperingkat. Peringkat runcit. Jadi tidak sampai bebanan hutang. Jadi hutangnya bertimbun yang tak mampu nak bayar, ini yang kita bimbang sekarang ni. Jadi doa ni menarik. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal, coba sebaris ya tu, setengah baris ya tu. Coba kata ini yang nampak tu, insya-Allah. Ana yakin tuan-tuan dan puan-puan dah baca. Tapi yang baru ni, yang baru kita ajar ni, kita ijazahkan yang baru ni, apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku minta berlindung-Mu daripada dosa-dosa dan minta berlindung-Mu daripada hutang. Dua-dua tu panas. Dosa dengan hutang ni dua-dua tu panas. Panas. Dosa, kepanasan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita derhaka kepada Allah. Hutang, panah kita dengan manusia. Orang cari sana sini. Mana pergi ni? Mana pergi haji ni? Mana pergi hajah ni? Ya, hutang aku tak bayar. Jadi kita rasa dua-dua ni berat. Banyak lagi doa-doa lain kita pun tak sempat lah. Jadi saya ambil yang setakat yang ada slide ni. Okeylah dia. Kita ambil yang ada slide ni supaya tuan-tuan boleh apa ni? Boleh memahaminya, insya-Allah.
Satu lagi doa ni menarik. Ha. Doa ni dipanggil doa soalan pada seorang sahabat. Sahabat nama dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni sahabat, bapa mertua, sahabat yang sangat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku nak bacanya dalam solat aku." Tengok, sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari minta doa, "Ya Allah, ajarkan kepada saya eh, bacaan doa yang saya nak baca dalam solat." Itu soalan dia. Maka Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Abu Bakar baca doa ni. Cuba kata, cuba ikut. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau jarang baca, kita ulang 2 kali lagi. Cukup 3 kali insya-Allah. Itu gaya Nabi SAW. Nabi kita bila dia ajar sahabat-sahabat, dia akan ulang 3 kali. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tengok terjemahan dia. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku telah banyak menzalimi diriku dan tidak ada diriku yang banyak zalim. Maknanya, apa makna zalim pada diri? Apa makna kita zalim pada diri kita sendiri? Maknanya kita buat dosa. Buat dosa, maksiat yang menyebabkan kita akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu makna zalim diri sendiri. Sebab bila orang ni buat dosa, bermakna dia duduk di bawah ancaman akan diseksa, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu akan diazab, diseksa oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil ancaman yang begitu dahsyat. Ancaman yang begitu dahsyat. Bila ancaman yang dahsyat, maka para jemaah sekalian, kita kena usaha supaya jangan buat dosa. Jadi siapa dia buat dosa, bermakna orang tu telah buat menginaya diri sendiri. Satu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampunkan dosaku kecuali dengan kuasa-Mu ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika, ampunlah aku dengan keampunan daripadamu. Warhamni, dan kasihanlah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mengasihani. Jadi doa ni menarik. Itu doa yang dibaca oleh Nabi ajar kepada sahabat dan bapa mertua dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jangan pula kita kata, dia ajar Abu Bakar, dia tak ajar dengan kita. Awak ni cakap baiklah kan. Dia ajar kepada Sayyidina Abu Bakar dan ajar kepada kita lah tu. Tulis itu hadis Sayyidina Abu Bakar ni, Rawahul Bukhari wa Muslim. Makna hadis yang sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Banyak lagi lah doa-doa lain, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam buku yang saya bekalkan di dalam kitab Perisai Muslim. Dalam buku Perisai Muslim, di akhir salat, bacaan di akhir salat. Perisai Muslim, bacaan di akhir salat. Itu dia kata, itu yang menarik untuk kita sama-sama memahami apa dia? Bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita tentang bacaan-bacaan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di akhir salat. Jadi kemudian Nabi kata apa? Nabi sebut juga, Nabi kata summa yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Doalah apa saja yang kamu nak minta dengan Allah Azza wa Jalla, apa saja permohonan yang kamu nak minta, mintalah dengan Allah. Tempat dia di akhir salat tadi. Tempatnya di akhir salat tadi. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Peluang besar Allah anugerahkan kepada kita. Jangan kita lepaskan peluang yang baik ini. Kalau tidak, tuan-tuan akan kerugian. Rugi tak rugi kita? Jawabnya rugi besar. Orang bagi peluang, kau tak ambil. Sebelum ini telah dijelaskan keharusan memanjangkan sujud untuk berdoa. Oleh itu kita berhak memilih tempat-tempat yang mustajab doa sama ada ketika sujud atau sebelum salam. Doa ni boleh panjang sini. Boleh dipanjangkan. Kalau kita solat seorang lah. Kalau kita imam jangan kacau orang. Tak elok imam pergi panjang-panjang nanti susah pula dia. Jadi atau sebelum salam itu dari antara doa-doa yang dikumpul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah doa yang Nabi kita ajar. Baik, sekarang kita selesai daripada berdoa di akhir salam, maka kita kena balik semula kepada mana? Kepada uh, kita nak bagi salam dah ni. Nak bagi salam dah. Selesai dah kita bertasyahud dan kita berdoa, kita pun nak bagi salam. Nak bagi salam. Jadi bagaimanakah cara salam tu? Bagi salam tu. Jadi di antara riwayat yang kita ada, selepas kita tasyahud, iaitulah kita salam. Kita salam. Beri salam. Di antara lafaz salam, ulama berbeza pandangan mengenai sifat salam. Apakah ke sebelah kanan dan ke kiri atau kanan saja? Mana dua kali lah. Yang sabit daripada sunnahnya, ada beberapa cara. Yang pertama, berpaling ke kanan dan kiri. Macam kita doa amat sekarang ni, kanan, kiri kan. Baginda menyebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada riwayat tambahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada riwayat. Berdasarkan kepada hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, dia kata sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallama an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullahi. Ada beza kan? Yang kanan wabarakatuh, yang kiri warahmatullah. Jadi ini dia panggil riwayat Wa'il bin Hujur. Jadi berpaling dan kanan kiri sebagai ada riwayat Imam Ahmad dan Abi Daud dan selain daripada mereka. Jadi ketika Nabi kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itulah. Ada riwayat kata, riwayat Ibnu Mas'ud pula, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallim an yamini Assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihil ayman. Jadi Ibnu Mas'ud kata Nabi kita berpaling ke kanan sehingga nampak putih pipi dia ni. Orang belakang nampak putih. Bukan kata gitu, bukan kata menjeling gitu tak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi biar rapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita kata dua tu riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi kita salam ke arah kanan dan sehingga nampak putih pipi dia. Baik, itulah cara kita salamnya. Maknanya ada setengah orang ni kalau dia salam dia berhenti, dia ada apa ni?
Ada break tengah jalan. Pas ada Assalamualaikum warahmatullahi tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita kata yang tunduk ada gap tengah tu tak ada riwayat tu. Tak ada riwayat. Hmm. Baiklah, itu je lah. Lapak salam yang masyhurnya Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri, cuma riwayat hadis yang saya sebut tadi, hadis Wa'il bin Hujur, ada tambahan, apa dia? Tambahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang tambah tu, tak usah diingkar lah. Sebab hadis itu riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan lain-lain. Jadi sebahagian ulama mengatakan, sanak dia elok. Jadi ada kata, dia khilaf tentang sanak. Hmm. Tengok hadis, tengok dalam hadis kita ni. Apabila seorang yang bersolat mengucapkan salam yang pertama, berarti solatnya sudah sempurna. Dia kalau kita yang wajibnya salam pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia panggil salam yang pertama. Sesat dah. Assalamualaikum yang kedua, kalau kita tak salam yang kedua pun sesat dah salat kita. Ha. Ini disahkan dengan hadis Sa'ad daripada ayahnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayad khaddihi. Hmm. Jadi kita sunat bagi salam dua kali. Yang pertama itu yang wajib, yang kedua itu sunat. Berdasarkan hadis lah, hadis Sa'ad ni. Dia kata apa? Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam di kanan dan kirinya sehingga saya melihat putih pipinya. Hadis riwayat Muslim. Imam Abu Daud pula meriwayatkan daripada Abdullah Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallim an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri. Dua-dua tu biar berpaling tengkuk tu. Biar nampak kita punya putih tengkuk tu. Maaf, pipi. Nampak pipi. Jadi tadi yang saya sebut tentang apa ni, atau pakcik tu. Dia angguk-angguk di tengah tu, tu tidak ada riwayat lah. Tapi anda tengok masyhur, setengah-setengah orang ni bila dibagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kita tak ada gap itu dua tu lah. Cukup kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling gitu ya. Cukup dah tu. Alhamdulillah. Ini gambaran solat tamatlah kita. Kemudian rukun yang ke-17 ataupun yang ke-13 lagi bertertib. Tertib maknanya kita susun perjalanan kita tu mengikut apa yang telah kita belajar. Bermula dengan niat, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud dua kali, kemudian bangkit sampailah ke salam. Itulah yang dikatakan solat yang sempurna. Alhamdulillah, tertib. Baiklah, sekarang tamatlah kita solat. Bila kita habis solat, apa yang kita nak baca? Apa yang kita nak baca? Ini tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam apa ni yang Ana bagi tadi, apa ni poster ni lebih jelas. Sebab apa yang lebih jelas? Sebab dia ada nombor nanti kita bagi. Tengok. Ini poster yang kita baca tadi. Doa akhir solat sebelum salam kita dah baca. Tiga-tiganya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kita dah baca terjemahan dan sudah huraikan. Kemudian mari bacaan yang kedua. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami
wal maghrami. Kemudian yang ketiga, doa yang diminta oleh Sayyidina Abu Bakar kepada menantunya, sahabatnya, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita aja, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, jadi bila selesai daripada ini, sekarang ni kita nak baca doa selepas salam. Apakah doa dia? Ni betul ni doa ni. Tak boleh nak. Boleh tarik. Baik, doa ni doa yang maksur yang dibaca, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu selesai daripada salat, terus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berzikir. Ni zikir ni penting ni. Apa dia zikir? Zikir ni saya ambil daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i, nama dia Mughnil Muhtaj, berdasarkan kepada apa dia? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya Allah, lari pula. Hadis yang sahih itu sangat penting lah. Baik, kita baca, nanti kita ulang balik. Yang pertama sekali, seorang sahabat nama dia Thauban. Sahabat Nabi nama dia Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ni sahabat yang sangat setia. Dia pembantu Nabi, SAW, dia ikut ya ke mana-mana Nabi kita pergi. Itu dia panggil sahabat yang setia, ikut yang mana Nabi kita pergi. Thauban namanya. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim rahimahullah, hadis sahih. Dia kata apabila Nabi SAW bagi salam daripada solat dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita mula dengan istighfar thalathan. Istaghfara thalathan. Nabi kita beristighfar berapa kali? 3 kali. Apa dia istighfar? Orang tanya Nabi sallallahu, orang tanya rawi hadis, bagaimana Nabi kita beristighfar? Sahabat pun jawab, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu dia panggil istighfar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil 3 kali. Ingat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini dua ni sekali serentak. Nah, satu riwayat je. Sauban kata hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis Sauban ni diriwayat oleh Imam Muslim. Dia kata bila Nabi SAW selesai daripada solat, Nabi kita beristighfar. Orang tanya dia kaifal istighfar, dia pun jawab astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sekali ya. Jadi nombor 1, nombor 2 serentak. Kemudian kita pergi kepada bacaan yang ketiga. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca sekali untuk solat zuhur, asar dan isya. Zuhur, asar dan isya. Baik, kalau saya solat subuh dengan maghrib, kita pergi ke bacaan 3B. Nombor 3B. 3B belah kiri tu. Dia ada bacaan sama ya, tapi ada tambahan.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Tengok ada warna merah je kan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini penting. Cuma dia beza sikitnya. Yang ni dibaca selepas solat subuh dan selepas solat maghrib sebanyak 10 kali. 10 kali. 10 kali bacaan. Bukan sekali. Untuk zuhur, asar, maghrib, untuk zuhur, asar, isya, kita baca yang 3A tu. Sekali je. Oh, dia kata ikut saya lah Ustaz nak baca. Kita ni dalam ibadat kita kena ada SOP, ikut peraturan. Tak boleh suka-suka kita. Kalau suka-suka kita, kita baca je. Lantak je nak baca mana. Tak. Jadi kita kena baca yang maksur. Cuma ada riwayat mengatakan bahawa seeloknya dibaca yang ketiga B ni sebelum mengubahkan kedudukan kaki. Sebelum mengubah kedudukan kaki. Mana kita masih lagi dalam tasyahud akhir, kita pun tak ada uzur apa-apa, tak sakit gaut, tak sakit lutut, kan? Tak sakit kaki. Jadi kita stay di dekat situ. Dekat situ, akhirnya kita baca doa. 10 kali. Barulah kita bergerak kalau nak bergerak. Kalau stay duduk pak solat tu lagi baik. Tapi mungkinlah ada masyarakat ke, kita nak pergi ke pejabat ke, nak pergi sekolah ke, nak pergi apa-apa tempat. Jadi kita nak bangun dah. Jadi bila baca yang ni, 1, 2, 3 B ni, bolehlah kita bangkit. Kemudian kita teruskan bacaan yang lain sampai ke yang 10, insya-Allah. Bacaan yang keempat, la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Itu yang keempat. Bacaan yang kelima, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Yang keenam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini yang keenam. 7. Ini dibaca pada pagi selepas subuh. Yang saya letak tajuk dia penerang hati. Eloknya kita baca, kita ajar kepada anak cucu kita, termasuk anak-anak kita yang nak pergi prasekolah pun, budak-budak kecil, ajar doa ni. Sebab ini doa mohon ilmu yang bermanfaat. Manfaat untuk dunia, boleh jadi engineer, doktor, tabib, apa sajalah jawatan-jawatan yang diizinkan oleh syarak. Kemudian manfaat dunia kita ke syurga. Itu besar. Yang ini dibaca selepas subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, bacaan yang ke-8 kita baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Yang 333 jadi 99. Yang ke-100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kelebihannya? Kelebihannya Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Kemudian kita baca yang ke-9, baca ayatul kursi full. Jangan baca macam tu ya. Nanti lepas solat esok baca ayatul kursi. Kawan sebelah kata tak aja dengar macam ni, baca macam ni. Tak, ayatul kursi. Maknanya kita baca penuhlah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum.
la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini kelebihannya besar. Kemudian yang terakhir yang 10 kita baca 3 kul. Qul huwallahu ahad sampai akhirlah. Yang saya letak tajuk itu sebab tak muat kita punya kad ni. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Cukuplah kita punya 10 bacaan yang maksur daripada Nabi SAW. Kita ni para jemaah, kalau yang ada yang sahih, kenapa nak ambil yang lain? Nah, kalau kata ini ijazah tu ijazah ni, kita kata tak apalah, kita tak ada khilaf masalah. Tapi kita memilih untuk ibadat kita, yang kita pun tak ada masa nak baca banyak-banyak. Jadi kita ambil satu ibadat yang terbaik, yang sesuai dengan masa kita. Apa dia? Iaitulah kita baca doa yang maksur. Yang maksur maknanya yang diambil daripada Nabi SAW. Jadi oleh kerana masa kita hampir menghampiri waktu tamat, jadi insya-Allah besok kita akan huraikan, ijazahkan zikir ni. Anak akan baca balik dengan kelebihan dia, dengan terjemahan dia, dengan sanad dia. InsyaAllah mudah-mudahan kita beramal dalam keadaan kita memahami lebih kuat daripada kita beramal dalam keadaan kita tidak faham apa yang kita baca ataupun tidak tahu apa kelebihan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, setakat itu dulu. Jadi kita sambung besok dengan bacaan yang menarik ini, iaitulah bacaan zikir selepas solat dengan huraian-huraiannya, dengan terjemahannya, insya-Allah. Kemudian kita akan pergi pula kepada perbincangan tentang apa dia ni? Perbincangan tentang khusyuk dalam solat contohnya. Tengok dalam itu kita ni. Ini cara cadangan lah, cara nak berzikir supaya kita tak lari daripada 33 ni. Macam-macam cara ada. Ada cara macam ni, ada cara yang subhanallah gitu kan. Ada cara yang sekarang ni, cara yang paling macam-macam. Ada orang letak dekat digital punya tasbih, ada yang pakai batu. Kita kata buatlah apa yang penting kita nak bilangan cukup, tak lebih dan tak kurang. Kan Ustaz, kalau lebih kan boleh pahala banyak. Itu dari mengikut otak kita. Tapi kalau kita ikut dalam sudut peraturan, takkanlah baginda Nabi SAW buat satu peraturan bilangan yang tak ada maksud. Ikut buatlah nak baca berapa pun. Mana boleh macam tu. InsyaAllah kita sambung dalam perbincangan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.